Kita percaya mungkin terlibat dengan kejadian penggeledahan dan sebagainya. Kita tak boleh pastikan lagi. So, kita masih siasat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Solihatun bersama anda selama 1 jam dalam 999 program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Saudara, Jumaat lalu, pemasangan kawat berduri dilaksanakan di Jalan Pudu, Jalan Landak dan di kawasan sekitarnya. Namun begitu, lokasi-lokasi ini belum lagi diisytiharkan sebagai kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Wartawan Nur Izzati Lokman ke Ibu Kota Kuala Lumpur meninjau lokasi ini. Awal pagi Jumaat lalu, Angkatan Tentera Malaysia ATM mula menjalankan pemasangan kawat berduri di sekitar Pudu bermula dari di Majestic Place sehingga persimpangan Jalan Pasar Pudu dan Jalan Landak. Meski dipasang kawat berduri, lokasi ini belum lagi diisytiharkan sebagai kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Lokasi ini hanya dikenakan kawalan diperketatkan secara pentadbiran selama 14 hari sama seperti yang dilakukan di Pasar Jalan Raja Bot, Chowkit sebelumnya. Ada keadaan tertentu yang kita hanya membuat kawalan secara administratif. Kita letak kawalan tapi masih lagi mereka dibenarkan untuk membeli makanan dan sebagainya. Ini berbeza dengan PKPD yang kita buat total lockdown, tutup sepenuhnya dan mereka tak boleh keluar masuk dan barang makanan pun akan dihantar oleh pihak kerajaan. Bagi penduduk di kawasan tersebut, kita buat saringan yang positif, terus kita asingkan, kita terus hantar ke hospital dan sebagainya. Dilaporkan, pada hari pertama pelaksanaannya, seorang warga asing ditahan pihak polis dalam cubaannya melarikan diri. Dalam kejadian sekitar jam 2 petang, lelaki lingkungan usia 20-an itu dikatakan memanjat pagar kawat dan meluru masuk ke pusat membeli belah berhampiran. Suspek yang cuba mengelak dari menjalani ujian saringan COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan dipercayai tidak memiliki dokumen perjalanan diri yang sah dan menyalahguna pas lawatan sosial dimiliki. Di sini, di belakang saya ini merupakan kawasan Jalan Landak dan menerusi pemantauan kami pada hari kedua di sini jam 6 petang ini, iaitu 1 jam lagi sebelum waktu berbuka, didapati orang ramai dan penduduk di sini masih boleh melakukan aktiviti lain seperti membeli barang runcit dan juga makanan. Apa yang kami dapati, beberapa premis kedai runcit sudah dibuka dan penduduk yang menetap di kawasan premis ini turun untuk membeli makanan secara bebas ini. Tetapi bagi orang luar untuk masuk ke dalam kawasan premis ini, pihak polis di bahagian pintu di belakang saya ini akan melakukan pemeriksaan bagi memastikan terdapat rekod bagi individu yang keluar masuk di sini. Kali pertama saya datang tengok. InsyaAllah saya besok lusa saya datang macam mana. Saya 2 hari, 1 kali saya datang. Nah selalu saya hantar di. Saya tengok, dah tutup kan. Itu saya nampak, okey boleh buka. Saya hantar. Kawalan dan rondaan dilakukan 24 jam oleh anggota polis dan tentera sehingga pelaksanaannya ditamatkan. Nur Izzati Lokman, 999 TV3. Bau busuk berhampiran Jalan Pintu Pong, Kota Baru, Kelantan mendedahkan penemuan mayat seorang lelaki yang dijumpai di belakang sebuah rumah kosong tempat tinggal gelandangan.
siasatan awal mendapati mangsa berkemungkinan maut akibat dipukul berdasarkan kesan kecederaan pada anggota badannya. Ikuti laporan ini dalam kes 999. Polis menerima panggilan kecemasan berhubung penemuan mayat tanpa identiti sebelum bergegas ke lokasi dipercayai tempat tinggal mangsa yang juga seorang gelandangan. Mayat lelaki itu ditemukan terbaring dengan kesan cedera di bahagian kepala, bawah mata dan rusuk kiri dalam sebuah rumah kosong. Hasil siasatan awal mendapati lelaki berusia sekitar 20-an itu dianggarkan sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Pemeriksaan lanjut di sekitar lokasi penemuan mayat mendapati terdapat kesan percikan darah di bahagian dinding dan lantai berdekatan tempat tidur mangsa. Ya, tempat kejadian ada kesan-kesan darah yang ditemui oleh pihak forensik dan sebab itulah kita buka 302 tu. Kita percaya mungkin terlibat dengan kejadian penggeledahan dan sebagainya. Kita tak boleh pastikan lagi. So kita masih siasat dan kita masih lagi kesan saksi-saksi bebas yang boleh membantu kita untuk merungkai kejadian ini supaya kita dapat tahu kejadian sebenarnya berlaku macam mana. Tidak ada identiti ditemui pada mayat ini. So kita percaya mayat ini dalam lingkungan umur dalam 20 hingga 30-an lelaki Melayu. Berikutan kejadian itu, polis turut menahan seorang lelaki berusia 40-an yang mengenali mangsa untuk membantu siasatan. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru untuk ujian forensik. Kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Bimbang rahsianya terbongkar. Seorang wanita sanggup mencampak bayi perempuannya yang baru dilahirkan dari tingkat 4 sebuah flat. Polis bergegas ke lokasi kejadian sebaik menerima aduan bersama petugas kesihatan. Bayi ditemukan berlumuran darah di dalam sebuah beg yang terbuka dalam keadaan cukup sifat. Dalam kejadian, bayi berusia 4 jam itu terselamat. Soal siasat mendapati, suspek tinggal bersama 2 adik-beradiknya, manakala ibu dan bapa mereka menetap di pantai timur. Dan hasil siasatan daripada IPD Barat Daya ini, kita telah memeriksa di tingkat atas di bahagian di flat ini, iaitu di Bukit Gedung, dan kita telah dapat menahan seorang suspek, satu perempuan berumur lebih kurang 18 tahun, dipercayai telah melahirkan anak ini dan dibuang daripada tingkat 4. Sebelum kejadian, saksi yang juga penduduk di flat persiaran Mayang Pasir Bayan Baru menyedari bunyi dentuman objek yang terjatuh di bahagian belakang kediamannya. Dia campak baby daripada atas. Lepas tu bubur ni dia jatuh atas bubur ni. Lepas tu mungkin baby tu guling-guling kot jatuh kena dekat batu ni. Jadi jiran nanti ni dia nampak dia alih baby tu pitak kat tengah rumput jadi ni kat sini. Itu beg ada jatuh sana. Itu beg dalam satu beg ada. Saya tengok itu ada nangis. Tapi saya ingat kucing saja itu kecil-kecil yang nangis saya dengar. Belakang saya sudah pergi. Lain kali mari tengok. Itu beg sana saya kasih tolak lah. Itu kucing ada kalau dia boleh lari. Belakang saya tengok tak ada lari. Belakang saya sudah masuk rumah. Lagi belakang mari tengok itu beg dalam apa ada. Belakang tengok dia punya itu budak punya tangan nampak. Tangan dia punya kepala nampak. Suspek dipercayai merahsiakan statusnya yang mengandung hasil daripada hubungan terlarang bersama teman lelakinya. Suspek kedua yang juga berusia 18 tahun telah dikenal pasti pihak polis. Bayi bersama wanita terbabit dibawa ke Hospital Besar Pulau Pinang untuk tindakan lanjut. 3 termasuk seorang peniaga kosmetik warga asing diberkas kerana terbabit dalam kegiatan pengedaran dadah dan memiliki senjata api di Rantau Panjang, Kelantan. Serbuan dilakukan pihak polis di 2 buah rumah berasingan itu menemukan 3 jenis dadah dianggarkan bernilai RM18,000. Turut ditemui selaras senapang jenis Cal 22 long rifle bersama 7 butir peluru dan 3 bekas berisi 121 butir peluru termasuk jenis 9mm Luger. Jadi dalam kes ini kita telah buat tangkapan 2 lelaki dan 1 perempuan.
Dan kedua-dua lelaki tersebut adalah warga tempatan, manakala perempuan tersebut adalah warga negara Thailand. So dadah dan juga senjata api ini kita rampas, bawa balik ke balai untuk tindakan selanjutnya. Dan mereka ini akan dituduh bukan saja di bawah Akta Dadah berbahaya, tetapi juga di bawah Akta senjata api. Hasil siasatan awal mendapati kesemua mereka memiliki pelbagai jenis rekod lampau berkaitan dadah. Jumlah rampasan dan sitaan termasuk barang kemas, wang tunai dan kenderaan bernilai lebih RM200,000. Saya dah turun kira rendah tau, dua. Bila dah turun separuh tu, tiba-tiba enjin mati. Saya mengucapkan kepada semua petugas selamat Hari Raya sama-sama. Hari Raya ini walaupun sepatutnya diraikan dengan penuh suasana yang tetapi saya ingatkan bahawa kita masih belum menang 100%. So Hari Raya ini kita terus melaksanakan tugasan kita dengan komitmen yang lebih jitu lagi. Kami dari cawangan pengawal Kamp Komandan Bukit Aman ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Pemantauan pihak berkuasa termasuk pasukan Regimen 512 Askar Wataniah Hulu Terengganu dikejutkan dengan kemalangan jalan raya yang membabitkan sebuah lori trailer. Lalu lintas terpaksa dikawal. Ekoran muatan batu amang yang dibawa lori tersebut bertaburan di atas jalan raya. Wartawan Tun Nazim Hashim turut berada di lokasi untuk memantau kejadian ini. Keadaan cemas ini tercetus apabila satu kemalangan yang melibatkan sebuah lori trailer berlaku di Jalan Kuala Beraring, Terengganu. Laju lah, kalau dah turun dua tu tak laju lah. Dia cuma pasal komputer kacau je. Komputer kacau, enjin sekali mati, kita tak boleh buat apa lah. Saya dah masuk gear, tapi kosong. Dia jalan juga. Pihak berkuasa terpaksa mengawal keadaan trafik kerana muatan batu amang jatuh bertaburan di atas permukaan jalan raya. Sebelum kemalangan itu berlaku, pihak berkuasa sedang menjalankan ops penawar di Kampung Basong yang terletak di sepadan antara Terengganu dan Kelantan. Abang kerja apa bang? Kerja pelombongan. Saya memang berulang kawasan ni. Kawasan ni lah. Saya berulang. Dah lama lah. Dah 3-4 tahun macam ni lah. Kalau dia nak keluar daripada negeri, maksudnya dia kerja ke apa ke, dia kena ada surat ni lah. Bila tengok IC, kita cek sama tak dengan borang? Nama sama tak? Ya, nama sama dengan nombor IC, alamat. Okey, sama. Terima kasih bang. Tengok kuasa. Walaupun di bulan Ramadan, pihak polis dan pasukan Regimen 512 Askar Wataniah tetap bertugas mengawal sekatan jalan raya sepanjang 24 jam. Untuk pelibatan Askar Wataniah, kami telah diatur gerakkan mulai daripada PKP yang pertama, bermula pada Mac hari itu sehinggalah sekarang. Kita telah ditanggungjawabkan di sekitar kawasan-kawasan Terengganu dan juga untuk penugasan mereka adalah 2 anggota sukarela dan juga 3 anggota tetap. Mereka akan bekerja selama 8 jam. So 3 shift secara keseluruhan untuk 1 hari lah. Kira-kira jam 7.30 malam, satu dentuman kuat kedengaran dari lokasi sekatan jalan raya ini.
Ketika berbuka puasa sebentar tadi, kami dikejutkan dengan satu kemalangan yang melibatkan satu lori trailer yang membawa 50 tan batu amang dari Gua Musang menuju ke Kuantan menerusi laluan jalan Kuala Berang Aring ini. Dan sebenarnya lokasi ini terletak berhampiran dengan sekatan jalan raya yang diadakan di Kampung Bangsong, Hulu Terengganu, kira-kira 2 km dari sini. Kepantasan pihak berkuasa ke lokasi kejadian berjaya menyelamatkan nyawa pemandu lori trailer berusia 40 tahun ini. Masa tu bukit tadi, saya dah turun ke rendah tau, dua. Bila dah turun separuh tu, tiba-tiba enjin mati. Enjin mati, saya pun cuba masuk gear untuk hidupkan balik tapi tak boleh. Dia terus jalan dia sampai ke bawah. Dia tekan brake dah lama tu angin habis. Dah keras, tak boleh buat apa. Saya pun pusing lah. Bapak juga lah, janji dia tak langgar orang cukup lah. Abang berapa orang tadi? Seorang je. Seorang je? Ada cedera apa semua? Dahil je lah, bengkak sikit tu je lah. Sebab sebelum tu, lori dah buat hal. Dah ada bagi tahu tokek semua kan. Tapi dia panggil jalan dulu. Dia jalan dulu lah. Menurut Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, DSP Muhammad Adli Mat Daud, kejadian ini adalah kemalangan pertama di lokasi ini sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan pada Mac lalu. Laluan ni memang menjadi laluan utama kepada lori-lori bawa muatan amang lah. Di mana amang ini diambil di Gua Musang untuk dihantar ke pelabuhan di Kuantan dan dikumpulkan di pelabuhan itulah untuk diekspor ke luar negara. Kepada orang ramai yang melalui jalan ini supaya sentiasa berhati-hati, di mana pada masa sekarang ini juga berlakunya hujan lah, jalan licin, kawasan ini jalan berbukit-bukit untuk mengelakkan kemalangan yang tidak diingini lah. Kerja-kerja pembersihan menggunakan jentolak tamat pada jam 11 malam, manakala pengalihan lori trailer ini pula dilakukan pada jam 10 pagi keesokan harinya. Seorang penunggang motosikal maut, manakala seorang lagi cedera akibat dirempuh sebuah kenderaan yang melawan arus dari Plaza Tol Jambatan Pulau Pinang menuju ke Lebuh Raya Plus arah selatan. Ikuti kemalangan jalan raya tragis ini dalam tragedi 999. Kejadian berlaku pada jam 10.35 pagi ketika kedua-dua mangsa menunggang motosikal sebelum dilanggar kereta yang dipandu secara melawan arus. Mangsa Muhammad Hafiz Bakri berusia 31 tahun meninggal dunia di tempat kejadian, manakala Lim Kartian berusia 34 tahun patah di bahagian kaki kirinya. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, ACP Syafiq Abdul Samad, suspek berusia 35 tahun itu datang menyerah diri di Balai Polis Trafik Bukit Mertajam bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, 5 lori musnah akibat kebakaran di sekitar Kampung Gemuruh, Kuala Nerus, Terengganu. Operasi pemadaman melibatkan 18 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Nerus. Anggota bertindak memadam dengan menggunakan foam dari jentera air tangki sehingga kebakaran. Dan semasa kerja-kerja pemadaman, kita dapati seorang lelaki Melayu telah melecur. Mangsa yang melecur telah dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah bagi menerima rawatan. Sembilan sekeluarga tinggal sehelai sepinggang setelah rumah kedai yang didiami mereka dijilat api di Kampung Beladau Kolam, Kuala Terengganu. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Terengganu, Muhammad Basri Kamarazaman, pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 10 malam. JBPM Terengganu mengerah seramai 34 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu, Wakaf Tapai dan Kuala Berang dalam kejadian kebakaran.
Operasi pemadaman mengambil masa lebih 20 minit bagi mengawal dan memadamkan kebakaran. 2-3 hari ada orang baru main, tak ada orang lari, tak ramai. Siap-siap main sikit jam pun balik lah. Sempena Aidilfitri yang bakal menjema, saya dengan rendah hati ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam di Malaysia, terutamanya warga ATM dan pasukan penguasaan serta keselamatan lain. Khususnya juga untuk penonton setia 999 dan TV3. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dari kami Barisan Harapan. Kita mesti menang. Dua warga asing yang disyaki terlibat dalam sindiket perjudian atas talian ditahan polis di Petaling Jaya. Sementara itu, di seberang perai tengah Pulau Pinang, 4 warga emas ditahan ketika leka berjudi di dalam kebun durian. Serbuan jam 12 tengah hari ke atas 2 buah kondominium di arah Damansara Petaling Jaya, Selangor melumpuhkan operasi sindiket perjudian atas talian. Seramai 22 warga asing termasuk 2 wanita ditahan pasukan dari bahagian anti maksiat, perjudian dan kongsi gelap di 7 Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor. Ketika serbuan, rata-rata mereka sedang leka mempromosi laman web perjudian kepada pelanggan luar negara. Sekitar baru 2 bulan beroperasi di sini. Dan itu ni menjadikan premis ini tempat mereka buat operasi dan tempat tinggal. Dan mereka ni bayar gaji dalam sebulan, semua yang operator ni dalam kurang 3,000 RM. Dekat ni kita tidak jumpa sebarang pasport lagi. Dan kita percaya pasport ni masih lagi dipegang oleh individu tertentu. Kita masih pesan lagi. Sindiket dipercayai menjalankan operasi selama 24 jam tanpa cuti dan mampu meraih sehingga RM150,000 sehari. Mereka sini ada 2 shift, 24 jam tapi 2 shift. Mana seorang shift akan bekerja selama 12 jam, satu shift akan tidur dan satu shift akan bekerja. Itulah berulang-ulang. Sebulan sewa, sebulan 2,000. Dan permit ini dilengkapi dengan kad akses untuk masuk ke tingkat atas dan hanya orang yang dekat je boleh masuk ke premis ini. Hasil serbuan, 21 set komputer dirampas bersama 85 buah telefon bimbit. Semua yang ditahan berusia 24 hingga 35 tahun dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya untuk disiasat mengikut Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan kesalahan imigresen. Sementara itu, berjudi untuk suka-suka membawa padah kepada 4 warga emas apabila kegiatan mereka berjaya dihidu pihak polis. Dalam serbuan jam 4 petang, kawasan kebun durian di Ceruk Tok Kun ini dijadikan park berjudi mereka, kononnya bagi mengelak aktiviti dikesan. Siap-siap main sikit jam pun balik lah. Namun, intipan sudah dilakukan pasukan D7 IPK Pulau Pinang sejak beberapa minggu lalu. Hasil risikan mendapati lokasi ini sering menjadi tumpuan kaki judi dalam tempoh PKP dan hanya individu dikenali sahaja dibenarkan masuk. Untuk tiba ke lokasi sasaran, anggota polis terpaksa berjalan kaki sejauh 500 meter. Berusia 59 hingga 68 tahun, kesemua mereka dibawa ke IPD Seberang Perai Tengah untuk siasatan lanjut bagi kesalahan judi dan ingkar PKP. Tak ada lah, ini 2-3 hari ada orang baru main, tak ada orang lari, tak ramai. Wang pertaruhan dan peralatan perjudian turut dirampas. Ya Allah.
Ya, mana memang gangster tu yang polis ni. Ya, mana memang gangster tu yang polis ni. Mengamuk dan bergaduh malah mengganggu ketenteraman awam. Itu gambaran perselisihan faham antara dua beradik yang berlaku di kawasan parkir sebuah kondominium di Batu Cave, Selangor. Kejadian yang berlaku pada awal Mei lalu dirakam orang awam sehingga menjadi tular di laman media sosial dengan lebih 1,000 tontonan. Baik, Encik Muhammad Hanim di antara mereka yang telah pun menonton video viral ini dan mempunyai pendapatnya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh kongsikan bersama kita apakah pendapat sebaik saja menonton video tersebut? Pada pendapat saya, pihak berkuasa, contohnya polis membuat rondaan yang lebih kerap di waktu siang. Mungkin pihak polis dia buat rondaan yang kerap pada waktu malam. Kita cuba tukar. Sebabnya sekarang ni masa PKPP, tak ramai orang yang keluar pada waktu malam. So kita minta pihak polis membuat rondaan yang lebih kerap pada waktu siang. Saya puji kepada penduduk yang membuat laporan polis semasa kejadian tu, dan syabas pihak polis dapat bertindak dengan lebih cepat. Ya, mana memang gangster tu yang polis ni. Angkara perselisihan faham tercetusnya pergaduhan. Bukan itu sahaja, mereka berdua juga dipercayai di bawah pengaruh alkohol sehingga si abang bertindak agresif memecahkan cermin kenderaan milik adiknya. Dan Cik Nadia di antara mereka yang telah pun menonton video ini, Cik Nadia kongsikan pendapat menonton video ini dan bagaimana sebenarnya kita boleh mengelakkan kejadian sebegini berlaku. Okey, pertama sekali lepas saya tonton video tersebut, saya merasakan bahawa kejadian seperti ini tidak seharusnya berlaku jika kita mempunyai common understanding, iaitu kesefahaman atau keserasian di antara penduduk setempat. Kerana sebagai kalau kita duduk di kawasan kejiranan, satu kejiranan, kita seharusnya mempunyai toleransi, give and take. Okey, itu satu, tu bila kita dalam berada keadaan sedar. Tapi dalam video ni dipercayai bahawa abang di bawah pengaruh alkohol dan adik juga. Dan of course bila kita punya mind dah di bawah under influence alkohol, dan of course kita akan membuat tindakan yang tidak waras, luar kawalan, dan seharusnya perkara ini tidak patut terjadilah dan patut dielakkan kerana ianya juga membawa satu teladan yang kurang baiklah di kawasan setempat. Video tular kekecohan yang berdurasi 6 minit itu turut mendapat perhatian pengamal undang-undang Nur Zabita Muhammad Nur. Baik, Puan sendiri dah melihat video tersebut dan kita sedar terdapatnya antara kelakuan yang memecahkan harta barang. Jadi apa yang Puan nak sampaikan berkenaan tindakan undang-undang yang sepatutnya dikenakan? Kita lihat daripada video tersebut, secara jelasnya saya nampak perlakuan si pelaku ni terhadap kereta.
Okey, dia ambil satu batang panjang, dia pecahkan kereta tersebut. Okey, itu adalah merupakan kesalahan di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan, iaitu melakukan kerosakan terhadap barangan yang bernilai RM25. Okey, boleh dihukum penjara maksimum sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Kita juga difahamkan bahawa kedua-dua pelaku tu dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan mereka menyebabkan kekecohan, mengganggu ketenteraman. Jadi apa yang menjadi tindakan undang-undang yang boleh dikenakan atas kesalahan ini, Puan? Menimbulkan orang kata apa, kekecohan di tempat awam juga adalah merupakan satu kesalahan yang mengganggu ketenteraman. Kalau kita lihat dalam video tersebut ada pula pihak polis yang datang kan, cuba menyelesaikan isu ni, dan sekiranya berlaku konfrontasi di antara kedua-dua pihak dan menyebabkan pergaduhan di antara pelaku dengan pegawai polis juga adalah merupakan satu kesalahan di bawah kanun keseksaan. Sebab itu kalau kita lihat keadaan mereka mabuk kan, kadang-kadang disebabkan situasi ini mereka tak boleh kawal. Bukan sahaja boleh menyebabkan pergaduhan di tempat awam dengan orang awam, tapi juga dengan pegawai polis tersebut. Menurut Ketua Polis Daerah Gombak, ACP Arifai Tarawi, kedua-dua mereka yang dalam lingkungan usia 30-an telah pun ditahan di lokasi kejadian. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 323, 506 dan 427 Kanun Keseksaan. Pada mulanya, kita ingat mungkin kalau kita lepaskan mereka, mungkin akan out of control. Di kesempatan Syawal yang mulia ini, saya ingin memaklumkan kepada semua pengguna agar dapat membuat pembelian yang berhemah dan dapat membuat pembelian dengan sempurna mengikut keperluan isi rumah masing-masing. Di kesempatan ini, Syawal ini, saya mewakili KPDN SCP Negeri Selangor ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Inspektor Afifi Zul Husni bin Muhammad Ali daripada Unit Kuasa Operasi Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua untuk sentiasa berhati-hati dalam tempoh PKP dan jaga diri anda, stay safe, stay at home, kita jaga kita. Hampir 30% kedai dan restoran memilih untuk tidak beroperasi. Itu hasil tinjauan 999 di sekitar Pulau Pinang bersempena Ops Dine-In bersama Majlis Perbandaran Pulau Pinang MBPP semalam. Tinjauan terbabit bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelanggan dan pemilik premis terhadap prosedur operasi standard SOP sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Isnin 18 Mei 2020, Pulau Pinang antara negeri yang membenarkan restoran atau kedai makan beroperasi secara dine-in atau makan di kedai bermula Jumaat lalu. Namun kebenaran ini tertakluk kepada peraturan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Tinjauan 999 bersama MBPP di salah sebuah pusat membeli belah mendapati rata-rata restoran sudah mula dibuka dan menerima pelanggan bermula seawal jam 10 pagi. Pengenalan sistem daftar masuk atau check-in di semua pintu masuk restoran bukan sahaja telah dijalankan secara menyeluruh di negeri ini, malah di seluruh Malaysia. Rata-rata orang ramai sudah memahami norma baharu ini, malah ketika tinjauan, pelanggan yang makan di kedai mempraktikkan penjarakan sosial. Thank you for adhering to the social distancing. Just bear with us for timing. Okay, enjoy your breakfast. This is a breakfast or lunch? Lunch. Yeah. This one is too short lah. Okay. Capacity. But you just this very different. Yeah. Oh, you put it here. One follow seat here, one follow seat there. Okay. Okay. Datuk Yu Tung Siang yang juga Datuk Bandar MBPP turut turun padang memeriksa prosedur operasi standard SOP dalam kalangan pengusaha restoran. Setiap meja perlu mematuhi syarat jarak kedudukan pada 2 meter, manakala pelanggan semeja perlu kekalkan jarak 1 meter. Okey, ada komplain. Namun begitu, di sebalik kelonggaran yang diberi, terdapat pengurusan restoran yang memilih untuk tidak membenarkan dine-in atas faktor mengekang penyebaran wabak.
Di luar juga saya amat terkagum. Pada mulanya kita ingat mungkin kalau kita lepaskan mereka mungkin akan out of control. Tetapi dari hasil siasatan dan juga pemantauan yang kita dapati, banyak juga restoran-restoran yang tidak benarkan dine-in walaupun dibenarkan. So ada juga antara di mana kedai-kedai seperti nasi kandak dan sebagainya, mereka tetap dan mereka memaklumkan bahawa mereka lebih comfortable dengan take away sahaja. Jadi bagi pihak Majlis Bandaraya, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua owner dan juga orang awam yang sentiasa bersama dengan kerajaan dan juga PBT untuk mematuhi kehendak PKP yang telah ditetapkan, dan kita akan tetap memperkukuhkan our green zone kalau boleh selama-lamanya. Di dalam pusat membeli belah ini, hampir 30% restoran dikesan mengatakan tidak kepada perkhidmatan dine-in. Pulau Pinang turut memperkenalkan penggunaan aplikasi Penang Contact Tracer PG Care untuk sistem pendaftaran. Situasi ini sekaligus memberi gambaran positif terhadap inisiatif kolektif masyarakat bagi memutuskan rantaian COVID-19. Aksi penunggang motosikal yang berlegar-legar di sekitar Bandar Kuantan pada waktu malam masih kelihatan walaupun dalam Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB. Tindakan mereka jelas membawa padah apabila mereka ditahan pasukan polis. Ikuti kes ini dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. 30 individu ditahan kerana didapati melanggar Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dengan menunggang motosikal pada waktu malam tanpa alasan munasabah. Hasil operasi, 91 notis saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan trafik dan 14 motosikal disita kerana mengubah suai struktur asal kenderaan. Kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Susulan kes penjualan bayi di Arau, reman 4 ahli sindiket termasuk seorang doktor pakar sakit puan dilanjutkan 4 hari lagi bagi membantu siasatan. Kesemua tertuduh didakwa memalsukan dokumen kelahiran dan pemindahan milikan bayi lelaki berusia 3 bulan. Kes disiasat mengikut Seksyen 48-2 Akta Kanak-Kanak 2011 dan Seksyen 14 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. 10 remaja ditahan oleh Unit Risikan dan Operasi Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman dalam operasi Samseng Jalanan hujung minggu lalu. 5 daripadanya dikesan menunggang dengan laju dan melulu di Lebuh Raya Grand Saga Kajang, Selangor sekitar jam 12.45 tengah malam. Manakala baki 5 suspek didapati berlumba di Lebuh Raya Lekas, Seremban, Negeri Sembilan sekitar jam 1 pagi. Kesemua suspek berusia antara 17 hingga 23 tahun dibawa ke Balai Trafik IPD Kajang dan IPD Seremban untuk tindakan lanjut. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan atau laporan berkenaan kegiatan jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Elakkan berada di tempat awam atau tumpuan ramai sekiranya tiada keperluan. Elakkan merentasi sempadan untuk balik kampung sekiranya tiada kebenaran. Saya Sofia Nur Solehatun, mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah. Raya disambut bersama keluarga, laman cantik indah terhias. Jaga kesihatan agar sihat sentiasa, biar cergas kembali bertugas. Saya Rozaiman Mirizwan daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Kami dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Semoga anda terus kekal di rumah dan patuhi arahan pihak berkuasa.